A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wabil islami dina, Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami juga redha senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Kita masih lagi menggunakan kitab Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, perjalanan hidup luar biasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bercerita tentang sirah nabawi, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan selama 63 tahun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menduduki dua kota sahaja, iaitu Mekah dan Madinah. 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, dan baki 10 tahun terakhir itu Rasulullah berada di kota Madinah. InsyaAllah kita meneruskan lagi untuk sesi yang seterusnya. Pada pertemuan yang lepas kita telah melihat tentang bagaimana sejarah kota Mekah itu, bagaimana bermulanya kota Mekah itu dengan kedatangan Nabi Ibrahim AS, lalu meninggalkan Hajar atas arahan Allah, di mana ada pula muncul di Mekah ketika itu air Zam-Zam. Kemudian Bani Jurhum datang duduk di situ, berkembang, beranak pinak, keturunan Nabi Ismail hingga mewujudkan 12 kabilah. Dan kita telah melihat juga bagaimana sejarah syiriknya orang Quraisy ini, orang Quraisy Mekah ini, kesyirikan pertama mereka dalam menyembah berhala, iaitu kita boleh lihat mereka menyembah berhala permulaannya daripada seorang lelaki pemuda, Amr bin Luhai, yang terkenal dengan kebaikan dia. Dari situlah bermulanya kesyirikan yang pertama. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan mengetahui nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pendapat menceritakan tentang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ambil dan ketahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menceritakan tentang keturunan Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhenti sampai dekat keturunannya yang bernama Adnan. Maknanya Rasulullah tidak meneruskan lagi, dan ada juga pendapat ulama yang mencari dan meriwayatkan keturunan itu selepas Adnan dan seterusnya. Tapi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bernama Adnan, sampai nama Adnan, Rasulullah berhenti dan Rasulullah kata sampai di situ sahaja. Jadi bila kita tengok Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ. Kita sekarang ramai orang tak ingat nama keturunan. Macam saya, Muhammad Fauzi bin Jaafar bin Jamil bin Dolah, dan selepas atas tu saya dah tak ingat dah. Rasulullah ingat sampai ke nombor 20. Sampai ke 20 lebih. Rasulullah ingat keturunan, nasab keturunannya.
Kerana apa? Kerana orang-orang Arab, mereka sangat memegang keturunan mereka, iaitu kabilah mereka daripada golongan yang mana satu. Jadi bila kita tengok dekat sini, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan Datuk Baginda Hashim bin Manaf. Hari ini kita akan menceritakan nasab keturunan Rasulullah daripada Hashim bin Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita akan lihat nasab keturunan Nabi dan kita akan membahaskan serba sedikit secara ringkas daripada nasab keturunan Nabi daripada Hashim bin Manaf. Hashim ni dia terkenal di kota Mekah sebagai seorang yang kaya raya. Walaupun dia seorang kaya raya, Hashim ini dia terkenal dengan memegang amanah sebagai siqayah, iaitu melayani keperluan minuman jemaah haji dan menyediakan makanan untuk jemaah haji. Jadi kalau kita tahu, kita tengok dekat sini, keturunan Nabi Muhammad ini adalah orang yang kaya raya dan terkenal di kota Mekah, dan sikap pemurah itu daripada sikap pemurah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan dia yang atas lagi, datuk daripada moyangnya lagi, iaitu Hashim. Dialah orang pertama yang menghidangkan tharib, iaitu bubur roti untuk jemaah haji. Tharib ini adalah bubur di mana Datuk Nabi ini dia mengoyak-ngoyakkan roti dan memasukkan di dalam bubur itu, yang kita panggil sebagai tharib. Nama asal Hashim ni yang sebenarnya adalah Amru. Nama Hashim ni diberi sebab tugasnya adalah Hash al-Quz, iaitu menghancurkan roti untuk dimasukkan ke dalam kuah bubur. Hashim. Di bangsa Arab, dia lebih terkenal memanggil seseorang itu dengan gelaran dia. Sebagai contoh, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah gelarannya. Jadi banyak Rasulullah pun sendiri diberi gelaran sebagai Al-Amin. Banyak orang-orang Arab ni suka membeli gelaran, dan gelaran itu nama gelaran itu lebih lekat daripada nama yang asalnya. Macam Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang bernama Hashim, yang sebenarnya nama dia adalah Amru. Gelaran Hashim ni didapat atas sebab dia menghancurkan roti untuk dimasukkan di dalam bubur yang dipanggil tharib. Hashim ni, nak dijadikan cerita, Hashim ni pernah pergi ke Syam. Syam ni Syria. Sekarang inilah Syria. Dulu kita panggil Syam. Zaman Rasulullah, Syam ini dia terdiri daripada Lebanon, Syria, Palestin, dan negara-negara Timur Tengah. Dan ketika Hashim ni pergi ke Syam untuk berdagang, tatkala dia pulang ke Madinah, dia menikahi Salmah binti Amru, salah seorang keturunan Adi bin Najjar. Dia tinggal bersama Salmah untuk beberapa waktu, kemudian dia kembali semula ke Mekah dan meninggalkan Salmah bersama keluarga dia. Dan ketika itu Salmah sedang mengandungkan bayi. Kandungan Salmah itu, bayi itulah yang melahirkan iaitu Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Okey, Hashim ni adalah datuk kepada datuk. Kita panggil lepas atuk moyang lah Hashim ni. Jadi datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ibunya bernama Salmah binti Amru. Ketika Hashim ni pergi untuk pulang ke
pulang ke Mekah. Setibanya dia di Palestin, Abdul Muttalib Hashim ini meninggal. Selang beberapa lama, Salma pun melahirkan Abdul Muttalib pada tahun 497 Hijrah. Ceritanya begini. Hashim pergi ke Syam untuk berdagang, berniaga. Dan apabila Hashim ini dalam perjalanannya singgah ke Madinah, Hashim berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Salmah binti Amru. Dan apabila hidup bersama dengan Salmah binti Amru, dalam keadaan Salmah bin Amru ni mengandungkan bayi anak kepada Hashim, Hashim menyuruh Salmah ni duduk bersama keluarganya dahulu. Sebab apa? Dia ingin meneruskan perjalanan. Dalam masa yang sama, Salmah ini pun mengandungkan bayi, yang bayi itu adalah datuk Rasulullah, iaitu Abdul Muttalib. Dan seketibanya Hashim ini sampai di Palestin, dia pun meninggal. Dan tak ada seorang pun yang tahu, kiranya ahli keluarga Hashim ni, tak ada seorang pun tahu khabar keluarga Hashim ni yang berada di Mekah, yang bahawa Hashim ini ada zuriat yang berada di Madinah. Di Madinah ketika itu. Dan tak ada siapa pun yang tahu yang Hashim ni ada zuriat yang ditinggalkan di Madinah. Dan Hashim ini mempunyai anak, secara ringkasnya, iaitu 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Syaifi, Nadlah dan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mempunyai 5 orang anak perempuan, iaitu Syifa, Khalidah, Daifah, Ruqayyah dan Junnah. Begitulah salah silah untuk kita mengetahui secara ringkas keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada moyang Nabi yang bernama Hashim, terkenal di kota Mekah sebagai seorang yang menyediakan makanan dan keperluan untuk jemaah haji. Haji ini sudah pun wujud di zaman Nabi Ibrahim lagi. Telah pun wujud adanya tawaf, adanya sa'i dan sebagainya, dan adanya umrah. Jadi Hashim ini, moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dialah yang menyediakan makan dan minuman. Sebab apa? Dia adalah orang kaya raya dan terkenal di kota Mekah sebagai seorang yang menyediakan dan melayani tetamu yang berdatang untuk menunaikan haji dan umrah, dengan melaksanakan memberi makan. Sebagai contoh, farid, iaitu bubur yang dimasukkan dalamnya adalah roti yang dicarik-carikkan. Dapatlah Hashim ini gelar Hashim, yang sebenarnya nama sebenarnya adalah Hashim ni adalah Amru. Nama sebenarnya Hashim itu adalah gelaran dia kerana dia mencari-carikan roti untuk dimasukkan ke dalam bubur. Dan kita tengok itu kisah. Lepas tu Hashim pun meninggal dunia setibanya dia di Palestin. Kemudian tak ada seorang pun keluarga Hashim ni yang daripada Mekah tahu bahawa Hashim ni ada zuriat keturunan dia di Madinah, iaitu Abdul Muttalib. Kita tengok apa kisah Abdul Muttalib, iaitu datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ya. Kita telah mengetahui bahawa tugas siqayah dan rifadah ini adalah milik Hashim, iaitu tugas menyediakan makanan dan minuman ini. Lalu beralih arah kepada adik-beradik ni yang bernama Muttalib bin Abdul Manaf. Hashim bin Manaf, Abdul Muttalib, Hashim bin Manaf, Muttalib bin Manaf. Muttalib ni adalah adik-beradik kepada Hashim.
Kita jangan keliru sebab namanya sama. Abdul Muttalib adalah datuk Rasulullah. Muttalib bin Abdul Manaf adalah bapa saudara kepada Abdul Muttalib, datuk Rasulullah ini. Kita tengok. Jadi adik-beradik kepada Abdul Muttalib inilah yang ambil tanggungjawab untuk melayani tetamu yang mendatang menunaikan haji dan umrah. Ketika Abdul Muttalib ni mencapai usia 7 atau 8 tahun, Muttalib mendengar khabar tentang kedudukan Abdul Muttalib ni. Abdul Muttalib ni nama asalnya adalah Syaibah. Kita tengok kenapa orang panggil dia Abdul Muttalib. Nama sebenarnya ada Syaibah. Sebab apa? Masa lahir dulu, datuk Rasulullah ini ada uban dekat tengah dia. Jadi Syaibah ni adalah uban. Uban yang warna putih tu. Jadi dinamakannya Syaibah. Kita tengok nanti saya akan bagi tahu kenapa orang memanggil datuk Rasulullah ni dengan Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib ataupun Syaibah ini mencapai usia 7 atau 8 tahun, Muttalib ini bapa saudara kepada datuk Rasulullah ini mendengar khabar tentang kedudukan Syaibah. Segeralah bapa saudara kepada datuk Rasulullah ini iaitu Muttalib pergi menemui anak saudaranya. Lama dia dah sampai umur 7 tahun hingga ke 8 tahun baru dia tahu rupanya dia ada anak saudara yang ditinggalkan oleh adik-beradiknya yang bernama Hashim, iaitu Syaibah yang berada di Madinah. Jadi Muttalib ini adik-beradik kepada Hashim ini pergi menemui anak saudaranya. Sampailah dia tidak tahan sedih, rindunya dan tidak sangkanya bahawa adik-beradik dia ada meninggalkan zuriat keturunan anak saudara dia. Dia pun peluk Syaibah ni, Abdul Muttalib ni, seerat-eratnya sambil mengatakan, dikata, maka Muttalib ini bapa saudara kepada datuk Rasulullah ini memohon kepada Salmah agar Syaibah ini diizinkan ke Mekah. Sebab apa? Sebab Abdul Muttalib ini adalah pewaris kepada Hashim. Jadi dialah yang sepatutnya menerima amanah sebagai penjaga kota Mekah ataupun orang yang terkenal di Mekah dalam menyediakan urusan-urusan jemaah haji. Sampailah dia kata, mula Salmah ni rasa berat hati dan diberitahu sebenarnya anakmu ke Mekah untuk mengambil kembali kuasa yang dulu dipegang oleh ayahnya. Sampailah Salmah ni faham rupanya Hashim ni adalah pembesar di kota Mekah. Dia pun mengizinkan supaya zuriat keturunan Hashim ini disambung tugasnya di kota Mekah. Lalu dibawalah apabila masuk di kota Mekah. Dekat sini yang saya nak bagi tahu gelaran Abdul Muttalib ni datang daripada mana. Apabila sampai kembalinya Muttalib ke Mekah bersama Syaibah dengan membonceng Syaibah di atas untanya, melihatnya orang menduga dan berkata anak itu adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni hamba kepada Abdul Muttalib. Begini, adik-beradik Hashim adalah Muttalib. Jadi bila dia nampak ada budak yang berada di atas tunggangan unta tu, daripada jauh ni penduduk Mekah ni kata, oh itu adalah Abdul Muttalib. Maknanya lelaki yang duduk di atas itu adalah hamba. Abdul adalah hamba. Muttalib adalah bapa saudara kepada datuk Nabi. Nama asal datuk Nabi adalah Syaibah. Gelaran Abdul Muttalib tu lekat sebab apa? Orang melihat, oh itu adalah hamba kepada Muttalib, bapa saudara datuk kepada Nabi. Jadi digelarkan Syaibah ni sebagai Abdul Muttalib. Lekat nama tu sampailah
Abdul Muttalib ni datuk Nabi ni menjadi pembesar Mekah sehingga dewasa dan seterusnya. Lekat nama tu, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Kemudian kita bila tengok seterusnya, Muttalib ni meninggal dunia. Muttalib ni meninggal dunia, iaitu bapa saudara datuk Nabi. Bapa saudara datuk Nabi ni, Muttalib ni meninggal dunia, iaitu Muttalib ni adik-beradik kepada Hashim ni meninggal dunia di Radman, iaitu sebuah wilayah di Yaman. Kemudian sepatutnya peralihan kuasa itu ataupun kepimpinan itu beralih kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, tapi telah diambil oleh bapa saudaranya sendiri, iaitu Naufal. Sehingga kan Abdul Muttalib ini, datuk Nabi ni meminta pertolongan daripada orang Quraisy, tapi orang Quraisy tak nak membantu, dan dia meminta pertolongan daripada bapa-bapa saudaranya daripada pihak ibu, iaitu daripada Bani Najjar. Yang kita tengok tadi, Salma tadi tu, daripada Bani Najjar tadi tu. Abdul Muttalib meminta pertolongan, lalu datanglah bapa saudaranya yang bernama Abu Sa'ad bin Adi menyambut permintaan itu dengan membawa 80 orang askar berkuda. Punyalah ramai, 80 askar berkuda. Satu tentera berkuda boleh lawan dengan 4 orang tentera pejalan kaki. Jadi di sini bawa 80 orang tentera berkuda. Sampailah di kota Mekah tadi, dia pun nak berjumpa. Tapi sebenarnya tak ada peperangan. Cuma Naufal hanya memberikan saja pemerintahan tersebut, pewarisan tahta tersebut kepada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib pun dapatlah kuasa tu balik, dan bapa saudaranya yang Abu Sa'ad ini singgah di rumah Abdul Muttalib untuk menginap beberapa lama selama 3 hari. Seterusnya dia melaksanakan umrah lalu pulang semula ke Madinah. Apa yang kita nak ringkaskan kat sini, Abdul Muttalib ini dia sepatutnya mendapat pemerintahan kota Mekah apabila bapa saudaranya Muttalib meninggal dunia. Tapi adik-beradik Muttalib ini, iaitu Naufal, ambil alih tapuk pemerintahan itu yang sepatutnya diberikan kepada Abdul Muttalib. Kita jangan keliru, Abdul Muttalib ini adalah Syaibah. Syaibah ini adalah anak kepada Hashim. Kita jangan keliru, Muttalib yang saya sebutkan tadi adalah bapa saudara kepada Syaibah, iaitu Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Muttalib ini meninggal, sepatutnya pemerintah itu turun kepada Abdul Muttalib. Tapi Naufal ni ambil, Abdul Muttalib menuntut hak itu tapi tidak dihiraukan, meminta bantuan daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy tak nak ambil peduli, tak nak ambil maklum. Lalu dia menghantar surat kepada bapa saudaranya yang berada di Madinah, iaitu saudara yang belah Madinah tadi tu. Lalu bapa saudaranya yang bernama Sa'ad bin Adi datang dengan membawa 80 tentera berkuda untuk mengambil alih apa yang ada yang dirampas oleh Naufal tadi. Tapi Naufal berkata dia kembalikan begitu saja, maknanya tak ada sebarang pertumpahan darah. Kemudian Abu Sa'ad pun tumpang dekat rumah Abdul Muttalib dalam beberapa hari, sempat melakukan umrah sebelum pulang semula ke Madinah. Jadi nampak umrah ni daripada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, zaman Quraisy pun sudah ada orang melakukan umrah. Maknanya umrah di sini ada tawaf, ada sa'i dan sebagainya. Rukun-rukun yang ada mungkin pada masa tu syariatnya berbeza. Okey, apabila kita nampak ni dalam pemerintahan Abdul Muttalib ni, sepanjang pemerintahan Abdul Muttalib ini, datuk Rasulullah ini,
ada banyak kisah-kisah yang besar. Antaranya iaitu 2. Sepanjang Abdul Muttalib ini menguruskan Baitullah, iaitu Kaabah. Kisah yang pertamanya, Abdul Muttalib ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembalikan air mata Zamzam yang pernah dikambus dan dikuburkan oleh kabilah Jurhum. Apabila kabilah Jurhum yang dulu tu, Jurhum yang duduk minta izin kepada Sarah, isteri Nabi Ibrahim untuk duduk tu, apabila dia dihalau oleh keturunan Bani suku kaum Khuza'ah, apabila dia dah duduk di situ dan pemerintahan dia telah diambil alih oleh Bani Khuza'ah, disingkirkan dalam rasa sedih dan pilu, dia menimbus harta dan juga perisai ada, pedang ada, dan bersama Zamzam dia kambus. Apabila pemerintahan Abdul Muttalib ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan di mana lokasi air mata Zamzam yang telah dikambus itu. Lalu sebangunnya Abdul Muttalib daripada tidur, terus dia pergi ke lokasi berkenaan dan menggali, dan dapatlah semula Zamzam bersama dengan harta-harta yang pernah ditinggalkan oleh kaum Bani Jurhum, iaitu seperti pedang, baju besi, tikar, hiasan yang ada emas, pedang-pedang yang dijadikan penghias sebuah pintu Kaabah. Pada pintu itu ditambah pula 2 gulung kain emas. Seterusnya daripada telaga Zamzam yang ditemuinya dan melayani keperluan minuman jemaah haji. Jadi Zamzam ni pun ditemui balik. Setelah sekian lama orang tak bertemu dengan Zamzam, tak tahu di mana lokasi mata Zamzam, Allah ilhamkan kepada Abdul Muttalib. Apabila Abdul Muttalib menjadi pemerintah di kota Mekah, Allah ilhamkan, maka Zamzam dikembalikan. Dan apabila melihat keadaan ini, orang Quraisy pun, dia pun teringin nak jadi penjaga air mata Zamzam. Dia pun kata, kita sepatutnya membahagikan kuasa ini. Tapi Abdul Muttalib tak nak. Abdul Muttalib ni, datuk Rasulullah ini, dia nak ambil, dia nak menjaga amanah itu. Dia kata, biar aku yang jaga. Sehingga kan orang-orang Quraisy ni sampai pergi bertemu dengan dukun wanita yang berada di Syam. Dulu Syam ni adalah kota yang kita katakan dia sebagai bandar. Barang-barang mewah, pakaian-pakaian mewah, minyak wangi, sehingga kan racun yang pernah digunakan untuk membunuh Rasulullah pun diambil di Syam. Nanti kita akan tengok di pengakhiran kisah kewafatan Rasulullah nanti, pun diambil di Syam. Jadi orang-orang Quraisy ni pergi ke Syam untuk bertemu dengan dukun wanita ini melalui orang tengah yang bernama Huzaim sebagai orang tengah untuk membuat keputusan bagi mereka. Dan apabila dia nak pergi ke sana, ketika mereka masih dalam perjalanan ke Syam untuk bertemu dukun itu, air bekalan mereka telah kehabisan. Allah telah menurunkan hujan untuk orang lain minum kalau ada sebarang masalah. Tapi apabila dia pergi dengan niat yang tidak baik, Allah tidak menurunkan hujan. Allah tidak menurunkan hujan sedikit pun kepada ahli rombongan itu. Daripada peristiwa itu, maka orang tu pun berfikir, benarlah Abdul Muttalib inilah sahaja yang dikhususkan untuk menjaga kota Mekah dan menjaga Kaabah dan air Zamzam itu. Apa yang kita dapat lihat dekat sini, itulah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebelum kelahiran Rasulullah, datuk Rasulullah pun telah mendapat kemuliaan itu dan juga pengiktirafan dengan menjaga air mata Zamzam itu. Itu adalah peristiwa pertama lah yang besar. Dan peristiwa kedua yang besar apabila Raja Abraha. Ini adalah perkara yang paling besar. Sebut saja tentera Abraha, daripada kanak-kanak sampai dewasa tahu kisah ini. Tentera Abraha, yang tentera bergajah Abraha ini menyerang Kaabah untuk menghancurkan Kaabah. Sebab apa? Dia nampak orang ramai lebih cenderung untuk pergi melakukan umrah haji di Mekah.
iaitu di Kaabah. Sehingga kan dia mewujudkan satu gereja yang cantik dan besar yang berada di Sya'nah untuk menarik tarikan supaya orang pergi ke situ. Tapi dia tidak berjaya. Sehinggalah dia mengarahkan Raja Abraha ni tercabar melihat peristiwa itu. Dia mengarahkan hampir 60,000 tentera menuju ke Kaabah untuk dihancurkan. Dalam pasukannya terdapat 9 atau 13 ekor gajah, dan gajah yang paling besar adalah gajah yang dinaiki oleh Abraha. Dan apabila berhenti di tempat yang bernama Mughammas, di situlah dia menguatkan tenteranya. Bersiap sebelum menuju ke kota Mekah untuk menyerang Kaabah, menghancurkan Kaabah. Dalam pada itu, sebelum dia menyerang tu, dia sempat mengatakan, siapakah penjaga kota Mekah ini? Datanglah Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Muttalib datang, lalu bertanya, apa yang kamu nak? Raja Abraha ni tanya dengan Abdul Muttalib, ada apa-apa permintaan terakhir sebelum aku hancurkan? Abdul Muttalib hanya meminta, kembalikan binatang ternakan yang kamu ambil dan makan. Sebab apa? Masa dia berkemah di situ, Abdul Muttalib ni ada binatang ternakan. Dia, tentera Abraha ni sesuka hati saja ambil binatang ni, sembelih makan untuk tentera-tentera dia. Aku nak kamu kembalikan hak aku itu saja. Abraha ni pelik. Kenapa tak buat permohonan supaya tidak menyerang Kaabah, menghancurkan Kaabah? Dia bertanya kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjawab dengan jawapan yang paling hebat, iaitu Tuan Kaabah ini yang akan menjaga Kaabah ini daripada hancur. Bermakna Allah lah yang akan menjaga Kaabah. Kaabah tak akan dapat dihancurkan, Allah lah yang akan menjaga Kaabah. Aku hanya ingin meminta hak aku saja. Lalu dia teruskan serangan ini. Apabila serangan ini sampai saja di Muzdalifah dan Mina, gajah ni nak masuk ke kota Mekah, iaitu nak masuk menuju ke Kaabah. Gajah ni tak bergerak, gajah ni duduk. Tapi bila diarahkan ke bahagian-bahagian lain, iaitu di sisi-sisi lain, utara ke atau selatan, tidak menuju ke kota Mekah, gajah ini berjalan. Tapi apabila gajah ini dihalakan ke Kaabah, untuk memasuki Kaabah, gajah ni tak nak, dia duduk. Sampai di sinilah kita boleh tengok kisah Allah turunkan, iaitu Ababil, iaitu burung yang membawa batu-batu daripada neraka lalu dijatuhkan. Jadilah hancurlah tentera Abraha ini seperti daun-daun kering yang dimakan oleh anai-anai. Maknanya tembus, hancur, berlubang. Abraha ini dia sempat berpatah balik sampai ke tempat dia. Tapi dia balik dalam keadaan dia sudah pun ditimpa penyakit, badan saja tinggal tulang, dan dia mati beberapa hari selepas dia balik. Begitulah kisah. Dan ada macam-macam riwayat lagi tentang tentera Abraha yang diceritakan. Macam-macam versi yang ada, yang cuma kita dapat sepakat kita mengatakan yang Abraha ini tidak dapat menghancurkan Kaabah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan tentera Abraha ini menghancurkan Kaabah. Macam kita tengok surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita tengok surah tu, kita boleh faham. Surah itu ditujukan khas untuk kisah ataupun peristiwa tentera Abraha yang menyerang kota Mekah ini. Kemudian selepas daripada itulah 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bermakna peristiwa gajah itu terjadi pada bulan Muharram, iaitu 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya kongsikan. Apa yang kita dapat hari ini adalah kita telah mengetahui serba sedikit tentang nasab
keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita telah membahaskan keturunan Nabi daripada Hashim sehinggalah ke Abdul Muttalib. Maknanya kita membahaskan daripada Hashim, bukan daripada Adnan. Kita membahaskan keturunan daripada moyang Nabi, iaitu Hashim. Hashim ini ada zuriat yang dilahirkan di Madinah atas perkahwinan bersama dengan Salma binti Amru. Kemudian Hashim meninggal dunia di Palestin dan Hashim telah dikurniakan zuriat daripada Salma, iaitu Abdul Muttalib, ataupun nama sebenarnya adalah Syaibah. Dan semua orang tidak mengetahui di mana Abdul Muttalib ni, Syaibah ini, maknanya tak tahu yang sebenarnya Hashim ini ada zuriat di Madinah bersama dengan Salma. Kemudian bila umur 7 hingga 8 tahun, Muttalib, iaitu adik-beradik kepada Hashim, dia tahu yang dia ada anak saudara. Dia pergi mendapatkan anak saudaranya yang bernama Syaibah itu. Abdul Muttalib lah Syaibah itu. Kemudian dibawanya ke kota Mekah. Orang melihat itu peristiwa itu, budak itu duduk di unta. Orang mengatakan, lihat, itu Abdul Muttalib. Maknanya hamba kepada Muttalib, Abdul Muttalib. Jadi nama itu lekat Abdul Muttalib sampailah Datuk Nabi ini menjadi pembesar dan orang yang hebat di kota Mekah. Dan dalam peristiwa itu, Abdul Muttalib ini sepanjang menjadi penjaga kota Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepadanya supaya menggali semula air mata Zam-Zam yang telah dikambus oleh Bani Jurhum. Kemudian air mata itu telah ditemui dan menjadi minuman atau kegunaan semua orang-orang yang ada di situ dan orang-orang yang menunaikan haji. Kemudian peristiwa besar yang keduanya adalah tentera Abraha, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan semua tentera Abraha atas sebab mereka cemburu orang melakukan ibadah lebih banyak di Kaabah daripada di gereja yang dia buat. Dan insya-Allah kita akan sambung seterusnya, dan di sesi akan datang kita akan lihat bagaimana perkenalan cinta yang berputik di antara Abdullah dan Aminah. Inilah kedua, kita boleh lihat nanti bagaimana percintaan dan perkenalan kedua ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perkenalan kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan sambung di sesi ataupun siri yang seterusnya, dan kita akan lihat bagaimana percintaan dan perkenalan mereka sehinggalah melahirkan manusia terbaik alam, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, makhluk terbaik alam ini yang diciptakan oleh Allah, penghulu segala anbiya. Kita akan tengok kisahnya di siri yang seterusnya, insya-Allah. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, dan yang buruk, yang hina, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.